إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لله تعالى فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang mulia Al-Fadil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin, pengurusi Pertubuhan Ikatan Ilmuwan Ahlussunnah wal Jamaah Malaysia, yang berusaha Dr. Muhammad Hafiz bin Soroni, Ketua Kluster Hadis Majlis Akademik Islami, begitu juga Al-Fadil Ustaz Engku Ahmad Fadil Engku Ali, seluruh ahli jawatan kuasa Pertubuhan Ikatan Ilmuwan Ahlussunnah wal Jamaah Islami yang diraikan tuan-tuan guru dan juga para asatidah serta para penonton yang kami muliakan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kepada semua terima kasih atas kebersamaan dan penyertaan anda. Mudah-mudahan kita semua memperoleh keberkatan daripada Allah SWT menerusi penyertaan program ini. Jadi sidang penonton yang kami muliakan, pada malam ini kami bawakan kepada anda sebuah program diskusi ilmiah bersama asatizah Islami, dan muzakarah kita pada malam ini insya-Allah adalah berkaitan dengan ilmu hadis, berteraskan kepada kitab Tadribur Rawi karangan Imam Asyuyuti yang akan dipimpin oleh yang berusaha Dr. Muhammad Hafiz Soroni, Ketua Kluster Hadis Majlis Akademik Islami, dan beliau nanti akan bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Engku Ahmad Fadil Engku Ali, AJK Penerangan Islami, untuk menjayakan program kita pada malam ini insya-Allah. Jadi sebagai mukadimah kepada majlis kita yang pertama untuk kali ini, kita mempersilakan yang berusaha Dr. Muhammad Hafiz Soroni, Ketua Kluster Hadis kita, untuk memberikan mukadimah berkaitan dengan sejarah ulum hadis. InsyaAllah saya pada tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam al-ataman al-akmalan ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa midana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahibah. Terima kasih kepada pengerusi majlis Ustaz Izzuddin Hakim yang dimuliakan, yang mulia Ustaz Raja Ahmad Mukhlis selaku pengerusi Islami kebangsaan, dan insya-Allah qari pembaca kita pada malam ini Al-Fadil Ustaz Engku Fadil, dan yang dihormati para asatizah, ustaz-ustaz, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan mula memuzakarahkan kitab Tadrib Ar-Rawi fi Syarah Taqrib An-Nawawi, yang mana ianya berkaitan tentang ulum al-hadis ataupun kita sebut mustalah al-hadis. Dan ilmu ulum al-hadis ini mempunyai sejarah yang panjang. Dia daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber kepada semua hadis-hadis yang diriwayatkan yang sampai kepada kita pada hari ini, ya, yang kemudian diriwayatkan oleh para sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian disambung oleh para at-tabi'in, ya, kemudian atba'at tabi'in, ya, kemudian disambung oleh imam-imam hadis, yang mana mereka ini membukukan, ya, hadis-hadis di dalam kitab-kitab khusus, ya, dengan berbagai jenisnya, ya, seperti kitab Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, yang mana kedua-duanya khusus untuk menghimpunkan hadis-hadis sahih. Selain daripada itu ada juga kitab yang disebut As-Sunan, ya, seperti Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibni Majah, ya, dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan nama Al-Musnad, ya, jamak dia Al-Masanid, ya, seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Musnad Abi Ya'la, Musnad Al-Bazzar dan sebagainya.
Ya, ada berbagai-bagai jenis kitab-kitab hadis yang disusun oleh para alim terdahulu. Dan kalau kita lihat kepada kronologi yang saya sebut sebentar lalu tadi, daripada kurun pertama hijrah, kurun kedua hijrah, kitab-kitab hadis tersebut kebanyakannya muncul dalam kurun ketiga hijrah, kurun ketiga hijrah yang mana disebut sebagai kurun keemasan, ataupun zaman emas, al-asru al-zahabi li sunnah wa ulumiha, zaman keemasan bagi sunnah dan ilmu-ilmu as-sunnah, di mana dianggap sebagai kemuncak kepada sejarah pembukuan sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada yang berpandangan bahawa di zaman itu sebenarnya ulum al-hadis sudah mencapai tahap kemuncak dia. Kurun ketiga hijrah tu, ulum al-hadis ini sudah sampai tahap kemuncak dia. Sebab itu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim boleh menentukan mana hadis sahih, mana hadis yang tidak sahih. Jadi ramai ulama-ulama yang berkecimpung dalam bidang hadis ini, mereka berusaha untuk menyaring hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka boleh mengetahui sama ada hadis itu bersambung sanadnya ataupun terputus sanadnya, hadis itu ada masalah perawi sekian adalah mudallis, lemah ingatannya dan sebagainya. Jadi mereka ini telah bincangkan semua aspek-aspek berkenaan dengan periwayatan dan dibukukan dalam buku yang berpisah-pisah. Dia bukannya dihimpun dalam satu buku, ada ini ialah buku ulum al-hadis. Dalam kurun itu belum ada lagi. Kurun ketiga hijrah belum ada lagi ulum al-hadis dalam bentuk buku, satu buku. Tetapi dalam buku yang terpisah-pisah, seperti Imam At-Tirmizi, dia menyusun tentang ilal al-hadis. Seperti Imam Al-Bukhari, dia menyusun senarai nama-nama perawi ilmu rijal dengan kitab At-Tarikh Al-Kabir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh As-Saghir. Juga ada menyenaraikan senarai perawi-perawi yang dhaif, ad-du'afa, dan ada juga yang membincangkan tentang ikhtilaf al-hadis, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mempunyai kitab Ikhtilaf al-Hadis, yang mana hadis itu zahirnya bercanggah antara satu sama lain dan sebagainya. Maknanya perbincangan-perbincangan ulum al-hadis ini dia dalam bentuk yang terpisah-pisah. Okey, sehinggalah masuk kurun ke-4 hijrah, muncullah Imam Al-Qadhi Ar-Ramah-Hurmuzi. Al-Qadhi Ar-Ramah-Hurmuzi ini dia menyusun sebuah kitab ulum al-hadis yang diberi nama Al-Muhaddits Al-Fasil. Namun ianya masih lagi belum menyeluruh, isi perbahasannya itu belum menyeluruh. Tak sama macam kitab Tadrib Ar-Rawi yang akan kita bincangkan pada malam ini. Dia tak sama. Dia masih lagi ada kekurangan, masih ada lagi, bahkan dari segi mustalahat, mustalah-mustalah itu tidak dibincangkan dalam Al-Muhaddits Al-Fasil oleh Ar-Ramah-Hurmuzi rahimahullahu taala. Dan ada yang dia keliru bila dia membaca bahawa beliau adalah yang pertama membukukan ulum al-hadis dalam sebuah kitab. Bila kita lihat rujukannya ialah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nuzhatun Nazar. Tapi bila kita lihat balik kitab Nuzhatun Nazar, sebenarnya Al-Hafiz Ibnu Hajar dia menyebut min awal man sannafa. Maknanya di antara orang pertama, bukannya dia orang pertama. Bukan dia orang yang pertama menyusun ulum al-hadis, tetapi dia antara min awal man sannafa ulum al-hadis, di antara orang yang awal menyusun ulum al-hadis ini ialah beliaulah. Tapi nak kata bahawa Al-Hafiz Ibnu Hajar tidak menyatakan bahawa dia orang yang pertama. Tapi mungkin ada berlaku kesilapan sehingga setengah-setengah kitab ulum al-hadis yang dikarang dia menyebut bahawa Al-Qadhi Ar-Ramah-Hurmuzi itulah orang yang pertama. Sebab tadi dalam kurun ketiga hijrah, kurun kedua hijrah sudah ada perbahasan ulum al-hadis.
Jadi sudah tentu Ar-Ramah Hurmuzi itu bukan orang yang pertama. Kemudian muncul kitab yang dikatakan menggunakan istilah ulum al-hadis itu secara spesifik, iaitu kitab Al-Hakim apabila dia menyusun ma'rifah ulum al-hadis, dia menggunakan istilah ulum al-hadis itu, dan di dalamnya membincangkan ilmu-ilmu berkenaan dengan ulum al-hadis ini secara lebih menyeluruh berbanding kitab Al-Qadhi Ar-Ramah Hurmuzi. Jadi kitab Al-Hakim ini dianggap sebagai yang pertama sebenarnya. Dialah sebenarnya yang pertama yang membukukan ilmu ulum al-hadis secara hampir lengkap. Dia sebenarnya yang membukukan hampir kebanyakan perbincangan dalam ulum al-hadis. Dan bahkan beliau menggunakan istilah ulum al-hadis sebagai tajuk kitab dia. Jadi itu dalam kurun ke-5 Hijrah. Beliau wafat di awal kurun ke-5 Hijrah. Al-Hakim An-Naisaburi. Kemudian muncul Al-Khatib Al-Baghdadi yang mana beliau sangat memberi tumpuan terhadap ulum al-hadis. Bahkan setiap seni dalam ulum al-hadis itu beliau ada kitab khusus. Maknanya setiap yang dibincangkan masalah-masalah beliau asingkan dalam sebuah kitab khusus, dan boleh dikatakan kebanyakan ulama-ulama yang datang kemudian semuanya bergantung kepada kitab-kitab Al-Khatib Al-Baghdadi. Maknanya kalau nak bincangkan tentang hadis-hadis mudallas, beliau ada satu kitab khusus tentang hadis mudallas. Kalau nak membincangkan tentang hadis-hadis mursal, ada kitab khusus tentang hadis mursal, dan sebagainya. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi ini di antara ulama yang sangat memberi sumbangan besar dalam ulum al-hadis. Jadi kitab-kitab beliau ini diwarisi oleh ulama-ulama yang datang kemudian, sehinggalah muncul Al-Imam Ibnu As-Salah yang mana beliau hidup dalam kurun ke-7 Hijrah, dan beliau telah membaca, menelaah semua kitab-kitab Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga kitab-kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama hadis sebelumnya. Jadi beliau himpunkan semua perbahasan-perbahasan itu, dan disusun secara rawak. Maknanya beliau menyusun secara sedikit-sedikit, sebab dia diimlakkan kepada anak-anak murid dia. Jadi sebab itu ada yang mengatakan bahawa susunan dia itu tidak begitu sistematik. Tapi dikatakan kitab Imam Ibnu Salah ini di antara yang paling padat sekali perbahasannya berkenaan dengan ulum al-hadis. Yang masyhur dengan nama Muqaddimah Ibni As-Salah. Dan juga ada dicetak dengan judul Ulum Al-Hadis lil Imam Ibni As-Salah rahimahullahu taala. Dan kebanyakan ulama hadis bersepakat bahawa Imam Ibnu Salah dengan kitab beliau itu, kitab Muqaddimahnya itu merupakan kemuncak kepada kematangan ulum al-hadis itu sendiri. Dia dianggap yang paling berjaya menyusun perbahasan-perbahasan ulum al-hadis secara sistematik, maknanya secara menyeluruh, walaupun susunan dia itu mungkin ada perbincangan di situ, tetapi dari segi konten dia, perbahasan di dalamnya itu lengkap dan padat. Jadi selepas daripada itu, kebanyakan ulama-ulama ini selama 200 tahun hanya menggunakan kitab Muqaddimah Ibn Salah. Dan mereka dah tak guna kitab-kitab dah. Dan sehinggalah muncul kitab Nuzhatun Nazar oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, Nukhbatul Fikar dulu dia punya matan dia,
kemudian disyarahkan dengan Nuzhatun Nazar dengan susunan yang berbeza dengan susunan Imam Ibn Salah. Jadi dia seolah-olah dia mencipta satu versi baru perbincangan ilmu ulum al-hadis. Cuma kita nak sentuh balik semula kepada Imam Ibn Salah, yang mana kitab beliau ini diberi tumpuan oleh para alim ulama, sama ada diringkaskan ataupun disyarahkan, dan ada juga yang menggubahnya menjadi nazam, dalam bentuk syair dan sebagainya. Dan di antara yang meringkaskan kitab Ibnu As-Salah itu ialah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan diberi judul dengan kitab diberi judul dengan nama At-Taqrib, At-Taqrib. Jadi kitab Taqrib ini kemudian disyarahkan oleh ramai ulama, di antaranya yang mensyarahkannya ialah Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti dalam kitab Tadrib Ar-Rawi. Imam As-Suyuti dia banyak mengarang kitab berkaitan dengan ulum al-hadis juga. Bahkan selain daripada syarah Taqrib An-Nawawi, dia kitab lain, dan beliau ada menggubah satu nazam ulum al-hadis, yang disebut Alfiyah Imam Suyuti lah. Dia terkenal dengan nama Alfiyah Al-Imam As-Suyuti fi Mustalah Al-Hadis. Maknanya kalau sebut Alfiyah itu ada 1,000 bait. Ada 1,000 bait ataupun lebih sikit. Dan bait itu pula disyarahkan oleh seorang ulama Nusantara yang terkenal, iaitu Syekh At-Tarmasi, dalam kitab Manhaj Zawin Nazar. Itu kitab yang menjadi fokus kajian tesis PhD saya lah, kitab Manhaj Zawin Nazar. Bila saya tengok Syekh Tarmasi ini, dia banyak mengambil daripada kitab Tadrib Ar-Rawi. Dia punya perbahasannya itu di antara rujukan utama beliau ialah kitab Tadrib Ar-Rawi ini. Jadi walaupun saya tak pernah baca habis kitab Tadrib Ar-Rawi ini, tapi saya baca habis kitab Manhaj Zawin Nazar yang mensyarahkan Alfiyah Imam Suyuti. Jadi seolah-olah macam saya dah baca jugalah, lebih kurang begitu. Jadi insya-Allah itu serba sedikit mukadimah daripada saya berkenaan dengan sejarah ulum al-hadis, dan insya-Allah kita sambung seterusnya dengan pembacaan kitab ini yang penuh barakah, dan saya persilakan Al-Fadil Ustaz Engku untuk meneruskannya. Silakan. Bisa tutup mikrofon Ustaz. Qala asy-Syekhul Mu'allif Al-Imamul Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahilladzi ja'ala asbaba man inqata'a ilaihi mausulatan wa rafa'a maqamal waqifi bibabihi wa atahu munahu wasulah wa adraja fi zumrati ahbabihi man lam takun nafsuhu bizakharifil mubtilina ma'lulatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan birida'il ikhlasi mashmulatan walil malakutil a'la sa'idatan maqbulah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha bihi min ikmalid dini ma'mulah wa atahu jawami'al kalim fanataqa bijawahiril hikam wa fahat min hadaiki ahadithihi fil khafiqin syada'at haruha
المطلولة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأبد المعدودة. أما Nas tadrib ar-rawi saja. أما بعد فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر لا يعتني به إلا كل عباد ولا يحرمه إلا مريض وكنت من أمر إلى حيث وقف غيري على الروح مستمثلا لسنا وإنا ذوي حسب من أحسن بنا به من المعلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل ولا يصلح الحديث للحان إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات وحررت فيها قواعد ومهمات ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم وقصارى أمره كثرة السماء على كل شيخ وعجوز غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يحوز ولا مكترث بالبحث عما يمنع أو يجوز ثم ظن الانفراد بجمع الكتب والظن بها على طلابها وهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاء بخطابها إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزءة للساخرين والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد وعلقت فيه نوادر وشوارد وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب فرأيت كتاب التقريب والتيسير
لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصدى أحد إلى وضع شرح عليه ولا إلى الإنابة إليه فقلت لعل ذلك فضل ذكره الله تعالى لمن يشاء من العبيد ولا يكون في الوجود إلا ما يريد فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض مع الجواب عنه إن كان مضيفا إليه زوائد علية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره ولا سار أحد قبله كسيره فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه وحذذا اتكالا وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النووي وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا ثم لمختصر بن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه وهو بإجابة السائل أحرى وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى وهذه مقدمة فيها فوائد الأولى في mungkin saya boleh ta'liq sikit tentang muqaddimah ni. Dalam muqaddimah ni Imam As-Suyuti rahimahullah taala beliau membawakan 4 fawaid dan mungkin kita malam ini sampai habis kepada kalau bolehlah sampai habis kepada 4 fawaid ini dan kalau masuk yang intro tadi itu kira mungkin yang kelima lah, maknanya kita punya pembacaan dan juga mungkin ulasan saya itu ada 5 lah, yang mana Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahawa daripada Imam Nawawi ringkaskan kitab Imam Ibn Salah tu sampailah ke zaman beliau, maknanya daripada kurun ke-7 Hijrah sampailah zaman Imam Nawawi kurun ke-9 dan juga 10 Hijrah. Maknanya kitab Taqrib An-Nawawi itu tidak disyarahkan, belum lagi disyarahkan oleh mana-mana ulama. Jadi itu tempoh yang panjang lah di antara zaman Imam Nawawi sampai Imam Suyuti. Jadi Imam As-Suyuti dia mendapat ilham untuk mensyarahkan kitab Taqrib dan suka saya menarik perhatian tentang sanjungan Imam Suyuti kepada Imam Nawawi. Beliau menyebut Syekhul Islam Al-Hafiz Waliullah Ta'ala. Itu yang istimewa kat situ disebut Waliullah Ta'ala, maknanya pengiktirafan Imam Suyuti bahawa Imam Nawawi ini juga merupakan wali. Dia bukan semata-mata faqih, bukan semata-mata muhaddis, tapi dia juga adalah wali, sufi. Dan selain disebut Waliullah Ta'ala, saya ingat dalam
kitab khusus tentang biografi Imam Nawawi oleh Imam As-Sakhawi. Dia menyebut Imam Nawawi itu sebagai al-qutbu, kutub, wali kutub, lagi tinggi lagi kedudukannya. Kalau dalam peringkat kewalian lah, ya, paling tinggi itu al-qutbu, seorang wali kutub. Cuma Imam Nawawi ini dia tak berumur panjang lah, ya. Rahmatullah alaih. Dan ini di antara kitab beliau dalam ulum al-hadis, dan beliau ada satu lagi kitab ulum al-hadis tak silap, ya, dan kedua-duanya telah dicetak oleh almarhum Dr. Nuruddin Itir tak silap, ya. Dia ada cetak dua-dua kitab Imam An-Nawawi ni. Mungkin kalau siapa yang nak cari itu boleh Google lah, ya. Okey, itu yang dapat saya sebagai mudakhalah sikit. Mungkin boleh terus, kalau tak ada yang lain untuk ta'liq, mungkin boleh terus kepada al-ula. Dr. Muhammad Hafiz Soroni, lupa untuk kita maklumkan kepada asatizah yang bersama dalam sesi ini juga para penonton. Jadi kita punya sesi ini adalah muzakarah, dia tidak sekadar mendengar kan. Jadi asatizah yang turut bersama bolehlah respon ataupun nak bertanya, insya-Allah, ya. Dan para penonton, pertanyaan yang diajukan nanti insya-Allah pihak urus dia akan cuba bacakan nanti kepada yang berusaha Dr. Muhammad Hafiz nanti, insya-Allah, boleh, ya. Okey, fadal Ustaz Angku. Tambah sikit boleh? Ya, sila Maulana. Ya, sebelum Imam Nawawi meringkaskan kitab Muqaddimah Ibn Salah tu menjadi kitab takrib, dia syarahkan dulu satu kitab lagi, iaitu nama dia Irsyadul Tullabul Khalaiq fi Ma'rifati Sunnati Khairil Khalaiq. Terkenal dengan kitab Irsyad lah, orang panggil kitab Irsyad. Dia ringkaskan jadi Irsyad dulu, daripada Irsyad tu baru dia ringkas jadi takrib. Lepas tu baru Imam Suyuti syarahkan jadi Tadribur Rawi. Allahu a'lam. Naam. Syukran Maulana. Bismillah. Itu saja. Ada lagi? Kita sambung. Sambung. Ya. Al-ula fi haddi al-hadis wa ma yatba'uhu. Qala Ibn al-Akfani في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. انتهى. فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها، وإسناد ذلك إلى من أوذي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك. وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عقد أو إجازة أو نحوها. Fadil Doktor ta'liq sikit simak arat dan ijazah ni. Apa ni belum lagi.
Wa anwa'uha al-ittisalu wal-inqita'u wa nahwuhuma. Wa ahkamuha al-qabulu wal-raddu. Wa halur ruwati al-adalatu wal-jarhu. Wa syurutuhum fit tahammuli wa fil adai kama sayati. Wa asnaful marwiyati al-musannafatu minal masanidi wal ma'ajimi wal ajza'i wa ghairiha wa ahaditha wa atharan wa ghairahuma. Wa ma yata'allaqu biha huwa ma'rifatu istilahi ahliha. Wa qala Syekh Izzuddin ibn Jama'ah ilmul hadithi ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni wa mawdu'uhu as-sanadu wal matnu wal matnu ke wal matanu Matnu. betul ya. Wa ghayatuhu ma'rifatus sahihi min ghairihi. Wa qala Syekhul Islam Abdul Fadli Ibn Hajar awlat ta'arifi lahu ay yuqala ma'rifatul qaidil mu'arrifati bihalir rawi wal marwi. Qala wa in syi'ta hazafta lafza ma'rifati fakulta al-qawaidu ila akhirih. Waqala al-Kirmani fi syarh al-Bukhari wa'lam anna ilmal hadithi mawdu'uhu dhatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haythu innahu Rasulullah wa hadduhu huwa ilmun yu'rafu bihi aqwalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu wa ghayatuhu huwa al-fawzu bi sa'adati ad-darain wa hadha al-haddu ma'a shumulihi li-'ilmi al-istinbat ghayru muharrarin wa lam yazal shaykhuna al-allamatu Muhyiddin al-Kafiyaji yata'ajjabu min qawlihi inna mawdu'a ilmi al-hadithi dhatu rasuli wa yaqulu hadha mawdu'u tibbi la mawdu'ul hadithi. Okey, dekat permulaan ini disebutkan had ilmu hadis ataupun definisi ilmu hadis dibawakan di permulaan itu ta'rif Ibnu Al-Akfani dalam kitab Irsyad Al-Qasid yang membahagikan ilmu hadis kepada dua ilmu hadis riwayah, ya. Ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah, ya, ataupun ilmu riwayatil hadis, ilmu dirayatil hadis. Dan sebelum itu belum ada yang membahagikan ilmu ini kepada dua, ya. Dan beliau ini kalau tengok dia punya tarikh hidup dia dalam kurun ke-8 Hijrah, ya. Dan dia punya tarikh hidup yalah 911 meninggal Imam Suyuti. Yang ni Ibnul Akfani. Ibnul Akfani 794. Kurun ke-8 lah yalah. 749. Jadi kurun ke-8 Hijrah. Dan ulama hadis sebelum itu yang daripada kurun ke-2 Hijrah, kurun ke-3 Hijrah, 4 Hijrah, 5 Hijrah, 6 Hijrah, ini tidak menyebut pembahagian itu. Jadi sebab itu ada munaqasyah sedikit berkenaan dengan pembahagian hadis kepada riwayah dan dirayah, terutama dari segi ta'rif. Namun selepas daripada Ibnu Al-Akfani dia menyebut ta'rif ini, kebanyakan ulama-ulama yang datang itu dia tidak membincangkan. Yang munaqasyah itu sangat-sangat terkemudian, ya.
seperti yang dibuat oleh Syekh Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, begitu juga Dr. Abu Laith Al-Khair Abadi. Jadi mereka membincangkan sejauh mana dia punya kesepadan takrif ini dengan realiti perbincangan dalam ulum al-hadis itu sendiri. Jadi mereka mengatakan bahawa takrif yang diberikan oleh Ibnul Aqfani ini dia terdapat kesamaran. Sebab dia macam ada tak ada perbezaan yang sangat jauh di antara ilmu al-hadis riwayah dengan ilmu al-hadis dirayah. Sebab dia macam saling memerlukan antara satu sama lain dalam perbincangan sanad dan matan. So yang dibincangkan oleh mereka itu ialah sepatutnya dibezakan supaya tidak berlaku pertindahan di antara takrif ilmu hadis riwayah dengan ilmu hadis dirayah. Jadi mereka memilih bahawa yang ilmu hadis riwayah itu ialah yang berkaitan dengan semua perbincangan ulum al-hadis. Ilmu hadis riwayah yang berkaitan dengan semua perbincangan dalam ulum al-hadis, manakala ilmu hadis dirayah dia berkait dengan matan hadis sahaja. Sebab dia mengambil maklum pengertian dirayah itu sendiri yang bermaksud al-fahmu, maknanya kefahaman yang diperolehi daripada hadis. Jadi ilmu hadis dirayah ini khusus kepada matan. Dan takrif ini ada diberikan oleh Syekh Tosh Kubrizadah, seorang daripada Daulah Uthmaniyah dalam kurun ke-10 Hijrah dahulu. Maknanya ilmu hadis dirayah ini memang khusus kepada matan, istinbat hukum dan seumpamanya. Dan ini yang disebut oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dalam sebuah risalah dia, iaitu kitab Taujih Al-Inayah, Taujih Al-Inayah li ta'rif ilmu hadis riwayatan wa dirayah. Dan ini juga yang ditatbikkan, maknanya diaplikasikan dalam bentuk perbincangan ulum al-hadis secara rasmi oleh Dr. Abu Laith dalam kitab ulum al-hadis beliau. Beliau mengasingkan ilmu hadis riwayah satu bahagian, kemudian habis bahagian yang pertama masuk kepada bahagian yang kedua ilmu hadis dirayah yang berkait dengan matan hadis seperti nasikh wa mansukh minal hadis, kemudian mukhtalif al-hadis, mushkil al-hadis, kemudian beliau ada tambah al-bu'du az-zamani wal bu'du al-makani dan sebagainya. Semuanya yang berkait dengan matan hadis, dan itu menampakkan perbezaan bahawa ilmu al-hadis dirayah itu lebih fokus kepada ilmu-ilmu yang membincangkan matan hadis, manakala ilmu hadis riwayah itu yang membincangkan semua dari aspek mustalah, sahih, hasan, dhaif, hadis mursal, hadis maudhu', tentang al-jarah wa ta'dil, ilmu rijal dan sebagainya. Cuma sebelum kemunculan perbincangan ini, ulama-ulama tidak membincangkan takrif Ibnu Al-Aqfani. Sedangkan kalau ikutkan, beliau bukanlah seorang muhaddis, beliau seorang bukan muhaddis, tapi takrifnya seolah-olah macam diterima, dan itu yang mungkin kebanyakan orang maklumlah. Maknanya bila sebut ilmu hadis dirayah ialah ilmu ulum al-hadis, bila sebut ilmu hadis dirayah ialah ilmu ulum al-hadis, manakala ilmu hadis riwayah itu yang berkait dengan periwayatan lah, tahammul, ada sama hadis, meriwayatkan hadis. Jadi itu yang mungkin saya boleh sentuh sedikitlah tentang takrif-takrif yang diberikan oleh Ibnu Al-Aqfani. Wallahu a'lam.
Boleh sambung Ustaz Angku kalau tak ada yang apa ni boleh tambah. Wa ammas sanad. Ustaz aku absent speaker. Minta Orang lain pula. Maulana, Sultan Maulana. InsyaAllah Maulana Ihsan minta sambung baca. Ada permintaan Maulana Ihsan. Berhenti kat mana ni? Wa ammas sanadu faqala al-Badru ibn Jama'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Wa amma sanadu faqala al-Badr ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala wa Tibi huwa al-ikhbaru an tariqil matan. Qala Ibnu Jama'ah wa akhzuhu imma min as-sanadi wa huwa martafa'a wa ala an safhil jabali li'anna al-musnida yarfa'uhu ila qailihi aw min qawlihim fulanun sanada ay mu'tamadun. Fasumya al-ikhbar an tariqil matni sanadan lil-i'timadi al-huffazi fi sihhati al-hadis wa da'fihi alayh. Wa amal isnad fahuwa raf'ul hadis ila qailihi. Qala Tibi rahimahullahu ta'ala wa huma mutaqaribani fi ma'na i'timadi al-huffazi fi sihhati al-hadis wa da'fihi alayhima. Wa qala Ibnu Jama'ah al-muhaddithuna yasta'miluna as-sanada wal isnada li syai'in wahid. Wa amal musnad bi fathin nun falahu ibarat. Ahaduha al-hadis al-ati ta'rifuhu fi naw'ir rabi' min kalamil musannaf. Wasani al-kitabu allazi jumi'a fihi ma asnadahu as-sahabah aw rawahu fa huwa ismun maf'ulun. Al-thalithu an yutlaqa wa yuradu bihi al-isnad wa yakunu masdaran ka musnad Syihab wa musnad Firdaus ay asanidu ahadisihima. Wa amma al-matnu fa huwa alfazul hadis allati tataqawwamu biha al-ma'ani. Qalahu at-Tibi rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala huwa ma yantahi ilaihi ghayatus sanadi minal kalam wa akhzuhu imma minal mumatanati wa hiya al-muba'adatu fil ghayah li'anna al-matna ghayatus sanad aw min matantu al-kabsha iza shaqqaqtu jildata baydatihi wastakhrajtuha fa ka'anna al-musnadi istakhraja al-matni bi sanadihi aw minal matni wa huwa ma saluba wartafa'a minal ardi li'anna al-musnida yuqawwihi bis sanadi yarfa'u ila qailihi aw min tamtinul qaus ay shaddaha bil asab li'anna al-musnida yuqawwi al-haditha bi sanadihi. Wa amal hadith fa asluhu diddul qadim wa qad istu'mila fi qalilil khabari wa katsirihi li'annahu yahdusu syai'an fa syai'an. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi Syarh al-Bukhari al-muradu bil hadis fi 'urfi syar'i ma yudafu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annahu urida bihi muqabilahul Qur'an innahu qadim. Terus Terus. Qala Tibi rahimahullahu taala al-hadisu a'amu min qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi wa tabi'i wa fi'aluhum wa taqriruhum radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah. Okey, berkenaan dengan ta'rif At-Tibi di sini. Ta'rif At-Tibi dia menyebut hadis itu dia merangkumi apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in ya. Dan ini menunjukkan bahawa istilah hadis itu dia mencakupi bukan semata-mata hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi juga asar-asar daripada sahabat dan tabi'in yang mana jumlahnya juga banyak ya. Dan ini yang kemungkinan apa ni termasuk apabila seorang muhaddis itu dikatakan menghafal 300,000 hadis, 500,000 hadis, ataupun 750,000 hadis, bahkan 1 juta hadis. Jadi kemungkinan maksud hadis di situ ialah
termasuklah asar-asar daripada sahabat dan juga tabi'in. Dan ini adalah tarikh yang memang akan dipilih oleh Imam As-Suyuti, iaitu tarikh At-Tibi ini, ya. Dan saya ingat sebahagian ulama hadis juga dia memperakukan tarikh tersebut. Maknanya hadis itu termasuklah yang dinisbahkan kepada sahabat dan juga tabi'in, bukan semata-mata yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tarikh indal muhaddithin, ya, di sisi ulama hadis. Kalau di sisi ulama fiqh mungkin hanya setakat semua yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itu tarikh di sisi ulama fiqh, ya, para al-fuqaha. Begitu juga al-usuliyun juga mentarifkan hadis itu hanya terbatas kepada apa yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang mungkin saya nak sentuh, itulah perbezaan tarikh bagi hadis itu. Dia ada perbezaan di antara ulama fiqh, ulama hadis dan juga ulama usul. Cuma setengah kita ulama hadis, beliau ia ada mentarifkan hadis itu hanya yang disandarkan kepada Nabi sahaja, ya. Itu pun perlu kita fahamlah, maknanya dia ada perbezaan pandangan di situ. Ada yang mengatakan yang datang daripada sahabat tabi'in tak masuk, ya. Yang datang daripada sahabat tabi'in tidak termasuk definisi hadis. Tetapi kalau ikut Imam At-Tibi, Imam Suyuti dan juga sebahagian yang lain, mereka memasukkan asar-asar itu dalam definisi hadis. Wallahu a'lam. Baik Maulana. So biasanya kalau dalam kitab mustalah, hadis yang disandarkan kepada Nabi dipanggil hadis marfu'. Kalau disandarkan kepada sahabat dia kata hadis mauquf, dan kalau disandarkan kepada tabi'in hadis maqtu'. Itu kan tiga istilah tu yang dilihat kepada penghujung matan tu lah. Betul. Sebab itu dia disebut hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu'. Apa ni maknanya boleh dibolehkan menggunakan perkataan hadis, walaupun sebahagian kata tak boleh, kata kena sebut khabar mauquf, khabar maqtu'. Itu dari segi penggunaan lah, ya. Dr. Hafiz ada permintaan di Facebook daripada Irwan Satri Nadwi. Beliau kata harap kongsikan definisi ilmu hadis riwayah yang tidak serupa dengan dirayah. Yang tidak serupa dengan dirayah. Apa begitu? Dia kata harap kongsikan definisi ilmu hadis riwayah yang tidak serupa dengan dirayah. Okey. Saya bacakan definisinya daripada kitab Taujih Al-Inayah oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan ilmu hadis riwayah itu ialah ilmu ilmu hadis riwayah ilmun yu'raf bihi haqiqatul riwayah wa syurutuha wa kaifiyatul ittisal wal inqita' wa halur ruwat wa ma yattasil bizalik. Wa ma yattasil bizalik, ya, sampai situ. Maknanya ilmu yang dapat diketahui melaluinya hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, kaifiat persambungan sanad, keterputusan sanad, hal keadaan perawi dan semua yang berkait dengannya. Ini definisi yang terdapat dalam Taujih Al-Inayah oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Manakala ilmu hadis dirayah, ya, beliau menyebutkan daripada ta'rif Syekh Kubri Zadah dalam kitab Miftah As-Sa'adah bi annahu ilmun yabahathu fihi 'anil ma'na al-mafhum min alfazil hadith wa 'anil murad wa 'anil ma'na al-murad minha mabniyan 'ala qawa'id al-arabiyyah wa dhawabit syariah mutabiqan li ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ilmu yang membincangkan
tentang makna yang difahami daripada lafaz-lafaz hadis, dan juga tentang makna yang dimaksudkan daripadanya berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab dan juga batasan-batasan syariah, dan ianya bertepatan dengan hal ehwal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi ilmu hadis dirayah, yang mana definisi itu memang kita tengok dia fokus pada matan saja. Doktor, boleh tanya sikit soalan? Ya. Boleh ke kita kata secara umumnya kalau ikutkan takrifan mutaakhirin jiddan ni, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, semua maknanya ilmu hadis riwayah itu lebih fokus kepada sanad dan ilmu hadis dirayah tu lebih fokus kepada matan. Bolehkah kita kata secara ringkas kita kata macam tu? Ataupun ilmu hadis riwayah itu mengkaji sanad dan mengkaji matan, tapi bukan dari segi fiqhul hadis itu, tapi dari segi istirabnya matan, ada tahrif ataupun ada tambahan mudraj kan daripada lafaz, daripada perawi dan sebagainya, tapi tak bahas pun makna ataupun daripada matan hadis itulah atau fiqhul hadis. Ya, begitu. Ya, betul. Betul. Tak ada lagi muhadis-muhadis lain yang cuba macam tak berapa setuju ke, jadi dia dianggap kita kata mutaakhirin setuju begitulah. Dia disebabkan yang takrif Ibnul Aqfani itu pun macam tak ada yang membincangkan secara lebih detail, dan sampailah Syekh Al-Ghumari, Syekh Abu Ghuddah, beliau membincangkannya, dan apa yang mereka bincangkan itu pun masih lagi setakat ini tidak ada yang menolak ataupun mengkritik. Okey, terima kasih. Sambung baca ke Ustaz Engku dah ada balik? Sambung. Waqala Syekh, Ustaz Engku nak baca. Bagaimana? Sebab tadi Ustaz Engku baca, kemudian Maulana Engku boleh teruskan. Boleh mengenai Untuk kita habiskan yang al-ula ni, al-faidah al-ula. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam fi Syarh Nukhbah. Qala Syekhul Islam fi Syarh Nukhbah kan? Al-khabaru 'inda al-ulama al-fanni muradifun lil hadis. Fajutlaqani 'ala al-marfu'i wa 'ala al-mawqufi wal maqtu'i. Wa qila al-hadis ma ja'a 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma ja'a 'an ghairihi. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث وبالتواريخ ونحوها أخباري وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق وكل حديث خبر ولا عكس وقيل لا يطلق الحديث على المرفوع إلا بشرط التقييد وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر وأن الفقهاء الخراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. يقال أثرت الحديث ataupun أثرت. Mana wajah? أثرت atau أثرت. أثرت الحديث. أثرت الحديث بمعنى رويته ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر. Okey. Jadi itulah gelaran al-muhaddis. Selain al-muhaddis ialah al-athari, nisbah kepada asar tadi itulah, sebab mengikut muhaddisin, ulama hadis, dia ada 4 tu. Dia ada as-sunnah, kemudian ada al-hadis, kemudian ada al-khabar, kemudian ada al-athar, 4. Jadi 4 itu indal muhaddis ini sama. Ini maksud dia sama. Sebab itu bila disebut athari, artinya dia juga muhaddis. Maknanya muhaddis itu juga athari. Dia bukannya athari itu ahli sejarah. Kalau ahli sejarah dia mu'arikh ataupun ikhbari. Cuma di zaman mutaakhirin ini, mungkin yang menggunakan al-athari ini dia ramai dari kalangan salafiyah wahabiyah lah. Kalau ahli sunnah wal jamaah ni dia mungkin
dah kurang dah, ya, dia menyebut apa tu gelaran bagi seorang yang mahir hadis, ahli hadis itu sebagai athari. Tapi ini apa ni, satu istilah yang mungkin boleh kita popularkan lah, ya, al-athari. Sebab tadi apa ni, bila orang tengok al-athari ni ingat ialah as-salafi, dia macam dah sinonim pula. Al-athari dengan as-salafi itu seolah macam sinonim. Padahal al-athari ini ialah penggunaan yang memang diguna pakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Kita masuk kepada al-faedah ats-tsaniyah. Mungkin apa ni agak panjang tapi kita tak habiskan kot ni. Kita dah nak pukul 11. Mungkin kita boleh masuk sikit. Ats-tsaniyah. Macam mana Ustaz Engku nak baca semula? Mungkin Ustaz Engku dia ada apa ni urusan tu. Mungkin boleh sambung Maulana. Sambung Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsaniyatu fi haddil hafiz wal muhaddits wal musnid. A'lam anna adna al-darajati ats-tsalatsah al-musnid bi kasrin nun wa huwa man yarwi al-hadits بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية وأما المحدث وهو أرفع منه. قال الرافعي رحمه الله تعالى وغيره إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث لا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون لأن السماع المجرد ليس بعلم. وقال التاج بن يونس في شرح التعجيز إذا أوصل للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدلة رجاله لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم. وكذا قال السبكي رحمه الله تعالى في شرح المنهاج. وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر عيسى بن عبد عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواه لا يأخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته ولا عن سفيه يعلن بالسفه ولا عمن يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في الأحاديث ataupun yusaddiqu وإن كان يصدق في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن لا يعرف هذا الشأن. قال قادر رحمه الله تعالى فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن مراده به إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أم نقص. وقال الزركشي رحمه الله تعالى أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث وعلم العدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماع. وأخرج ابن السمعاني رحمه الله تعالى في تاريخه بسنده عن أبي نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي قال العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعا والفقيه الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. قال إمام الحافظ أبو شامة رحمه الله تعالى في كتابه المبعث علوم الحديث الآن ثلاثة أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها والثاني حفظ أسانيده معرفة رجالها وتمييز صحيحها عن سقيمها من سقيمها. وهذا كان مهما وكان كفاية المشتغل بالعلم وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه فألف فيه من الكتب فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل.
wasalisu jam'uhu wa kitabatuhu wa sama'uhu wa tatriquhu wa talbu uluwi fihi wa rihlatu ila al-buldan wal mushtaghilu bihadzal mushtaghalun amma huwa al-ahammu min al-ulum an-nafi'ah fadlan 'anil 'amal bihi allazi huwa al-matlub al-asli illa annahu la ba'sa bihi li ahli al-batalah lima fihi min al-baqa'i silsilatil isnad al-muttasila bi ashrafil bashar. Qala wa mimma yuzahidu fi zalika an fihi yatasharaku al-kabir was-saghiru wal fadnu wal fahimu wal jahilu wal alimu wa qad qala al-A'mash rahimahullahu ta'ala hadisun yatadawalahu al-fuqaha'u khairun min yatadawalahu asy-syuyukh walama insanun al-ahmada fi huduril majlis syafi'i wa tarakahu majlis Sufyan ibn Uyainah faqala lahu Ahmad uskut fa innaka in fataka hadis bi'uluwi tajiduhu binuzulin wala yadurruka wa in fataka aqla hadzal fata akhafa an la yajidhu intaha. Okay, sebelum kita masuk ulasan Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap kalam Al-Imam Abu Syamah rahmatullah alaihima, saya mungkin cuba nak sentuh sikit tentang pembahagian ulum al-hadis kepada 3 oleh Imam Abu Syamah. Walaupun nanti Ibnu Hajar dia akan ulas ada yang perlu kepada penambahbaikan, tapi tarif ataupun pembahagian yang disebut oleh Imam Abu Syamah tu dia sesuai dengan apa yang saya sebutkan, tarif ilmu hadis dirayah yang berkaitan tentang matan, itu yang pertama, ya. Kemudian ilmu hadis riwayah yang berkaitan tentang kajian terhadap sanad dan matan, sama ada sahih ataupun tidak sahihnya. Jadi itu mungkin ada dia punya signifikannya bagi ulama yang mentarifkan sedemikian, ya. Ilmu hadis dirayah khas berkait dengan matan, ilmu hadis riwayah berkait dengan ulum al-hadis secara umumnya. Dan satu lagi as-salis itu dia membincangkan tentang periwayatan hadis yang saya mungkin boleh sebutkan ia juga ialah suatu ilmu berasingan. Ini hanya sekadar ilham sajalah, yang mana mungkin kita boleh sebutkan yang ketiga itu ialah ilmu hadis riayah. Maknanya nak memelihara ilmu hadis itu kena kumpul, tulis, sama, kena tolabul ulu, ar-rihlah ilal buldan, dan seumpamanya, yang mana ilmu hadis riayah ini yang banyak dihimpunkan oleh dunia, Syekh Yasin Al-Fadani. Dia banyak menghimpunkan sanad-sanad hadis, ya, daripada seluruh dunia, sehingga terhimpun di sisi beliau sekitar hampir 700 ataupun lebih 200 orang syekh yang mana beliau himpunkan sanad-sanad mereka, ya. Dan sebab itulah beliau digelar sebagai musnid ad-dunya. Dan kalau kita tengok di punya kitab-kitab sanad dia, masya-Allah, sangat banyak kitab-kitab sanad dia. Jadi tujuannya riayah sanad hadisnya. Wallahu a'lam. Cuma itu pembahagian dilihat dari segi ilmu tu lah kan. Cuma kalau ada orang, kalau lihat kepada orang dia itu, mungkin dia kesemua-semua sekali lah dia terlibat kan. Dengan riwayat pun dia terlibat, riayah. Cuma kadang dari segi takhassus tu kadang lebih. Kalau macam ilmu hadis dirayah tu, kalau yang lebih ialah fuqaha lah. Fuqaha. Sambung ke atau cukup? Sambung sebab dia berkait dengan kalam Abu Syamah kat atas.
Qala Syekhul Islam rahimallahu ta'ala wa fi ba'di kalamihi naqrun li'anna qawlahu wa hadha qad kufiyahu al-mushtaghilu bima sunnifa fihi. Waqad ankarahu al-alamah Abu Ja'far Ibn Zubair wa ghairuhu rahimahullah yuqalu alaihi in kana at-tasnifu fil fanni yujibu al-ittikala ala zalika wa adama ishtighali bihi wal qawlu kadhalik fil fanni al-awwal fa inna fiqh al-hadis wa gharibahu la yuhsa sunnifa fihi bal law idda'a mudda'in anna at-tasanifa bihi aktsaru min at-tasanifi min fi tamyiz ar-rijal was-sahih min as-saqim lama ab'adu bal dhalika huwa al-waqi'u in kana al-ishtighalu bil awwal muhimman fashtighalu bil thani aham li'annahu al-mirqatu ila al-awwal faman akhalla bihi khaltus saqim bis sahih wal mu'addal bil al-mujarrah wa huwa la yush'ar qala fal haqqu anna al-kulla minhuma fi ilmi al-hadis muhimmun wala shakka anna man jama'ahuma hadza al-qadha al-mu'alla ma'a qusurin fihi akhalla bis thalith wa man akhalla bihima fala hazza lahu fi ismil hufaz wa man ahraza al-awwala wa akhalla bis thani kana ba'idan min ismil muhaddis urfan wa man ahraza as-thani wa akhalla bil awwal lam yub'an anhu ismul muhaddis walakin fihi naqsun binisbati ila al-awwal wa baqiya al-kalamu fil fann ats-tsalis wala syakka anna man jama'a dhalika ma'al awwalain kana awfara sahman wa ahatta qasman wa ahazza qasman wa man iqtasara alayhi kana akhassa hazzan wa abana hifzan wa man jama'a ats-thalathata kana faqihan muhaddisan kamilan wa man infarada bisnain minhuma kana duna illa anna man iqtasara ala tsani wa tsalis wa huwa muhaddisun sarfun la hazza lahu fi ismil faqih kama anna man infarada bil awwal fala hazza lahu fi ismil muhaddis wa man infarada bil awwal was tsalis fa hal yusamma muhaddisan fihi bahsun intaha. Terus lagi. Okey. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ini dia mengulas tentang pembahagian Imam Abu Syamah dan dekat akhir tu memang kita nampaklah dia punya khulasahnya tu, maknanya kalau seorang alim itu menghimpunkan jenis yang pertama, kedua dan yang ketiga, maka dia adalah faqih muhaddis kamil. Tapi kalau dia tak mahir dengan yang pertama, maknanya ilmu hadis dirayah tu dia tak mahir, dia hanya mahir dengan yang kedua dan ketiga, maka dia sirf muhaddis mata-mata, tetapi dia bukan faqih. So kalau kalau dia hanya mahir dengan yang pertama saja, yang ni faqih, secara mafhumnya di situlah, maknanya kalau dia hanya mahir dengan yang pertama maka dia faqih. Itu yang mungkin sebagai khulasah kepada perbincangan yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Mungkin sikit lagi Maulana. Wa fi ghuduni kalamihi ma yush'aru bi istiwa'il muhaddis wal hafiz haitsu qala sahib hadis haitsu qala fala hadza lahu fi ismil huffaz wal kalam kulluhu fil muhaddis wa kana as-salafu yutlaquna al muhaddisa wal hafiza bi ma'nan kama rawa Abu As-Sam'ani bi sanadihi ila Abi Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Sami'tu Abu Bakar Ibn Abi Shaybah rahimahullahu ta'ala yaqul man lam yaktub 20,000 hadis imla'an lam yu'adda sahibul hadis. Wa fil Kamil Ibn Adi rahimahullahu ta'ala min jihatil Nufaili qala sami'tu Hushayman yaqul man lam yahfaz hadithan falaysa huwa min ashabil hadis wal haq anna al-hafiz akhas.
Qala Tajuddin Subki rahimahullah ta'ala fi kitabihi Mu'idun Ni'am. Minan nasi firqatun idda'a al-hadis. Fakana qasara amruha. Fakana qusara amruha an-nadhru fi masyarik al-anwar. Lil saghani. Fa in tarafa'at ni irtaqat ila al-masabihi al-baghawi. وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين وما ذلك إلا بجهلها بالحديث فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر القلب وضم إليها من المتون مثليهما لم يكن محدثا ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في السم الخياط وإن رمت بلوغ الغاية في الحديث على اشتغلت بجامع الأصول ابن عثير رحمه الله تعالى وإن ضمت إليها كتب علوم الحديث لابن صلاح رحمه الله تعالى أو مختصره المسمى التقريب والتيسير النووي رحمه الله تعالى ونحو ذلك وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام بمحدث المحدثين وبخاري العصر. وما نسب هذا الألفاظ الكاذب فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل والحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون وسمع الكتب الستة والمسند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسنن البيهقي رحمه الله تعالى ومعجم طبراني رحمه الله تعالى وثم إلى هذا القدر 1000 جزء من الأجزاء الحديثية هذا أقل درجاته سمع ما ذكرناه كتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلال والوافيات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. قال في موضع yang selebihnya itu agak panjang. Dia membincangkan tentang laqab ataupun gelaran al-muhaddis, al-hafiz, al-musnid. Mungkin kita berhenti setakat itu kalam Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Mu'idun Ni'am, yang mana kita lihat sifat-sifat, ciri-ciri bagi seorang muhaddis ini. Dia bukannya mudah. Maknanya kalau kita lihat itu, kita memang jauh lah. Kalau diri kita ni macam langit dengan bumi lah kalau nak bandingkan kita dengan mereka. Dan itu yang perlu ada untuk seseorang itu disebut hadis. Walaupun dia membincangkan hadis, dia takhrij hadis, dia karang kitab-kitab hadis, tetapi dia tidak ada sama, tidak pernah duduk di hadapan syekh untuk mendengar hadis-hadis. So dia tetap bukan muhaddis. Walaupun digelar sebagai muhaddis al-asr, syekhul muhaddisin ke apa ke, tapi kalau tidak ada sama, dia tidak termasuk sebenarnya, tak boleh. Tak boleh disebut sebagai muhaddis. Kalau ulama al-hadis mungkin, maknanya dia alim lah, alim tentang hadis, ya. Tapi kalau disebut muhaddis, jauh untuk kita lihat. Albani dia setakat yang disebut memang tidak ada sama, tidak ada sama. Dia hanya ada ijazah ammah daripada Syekh Muhammad Raghib At-Tabbakh, muhaddis Halab, Syria. Itu yang memang semua maklum lah, yang beliau ada sanad ijazah ammah sahaja. Itu pun Syekh Raghib dia yang memberikan. Bila dia tengok Syekh Al-Albani ni tak ada sanad, dia bagi. Bukannya Syekh Albani minta. Dan dia memang dia takkan anggap bahawa sama itu dia termasuk syarat sebagai ahli hadis. Dia tak masukkan syarat sama itu sebagai ahli hadis. So ini dia bertentangan dengan apa yang waqi' yang berlaku dalam sejarah perkembangan hadis ini. Kita tengok ulama-ulama hadis daripada kurun yang
terawal dahulu sampailah zaman Imam Tajuddin As-Subki, yang mana kurun beliau ini juga di antara kurun yang yang sangat ramai ulama-ulama hadis yang muncul, ya. Dan juga Ibn Taymiyah juga berada dalam kurun tersebut, ya. Juga diiktiraf sebagai muhaddis, ya. Selain ayah beliau Taqiyuddin As-Subki, Imam Barzali, Al-Mizzi, dan sebagainya, ya. Jadi mereka itu semua mengikut tradisi ahli hadis, ya. Tak pernah ada orang yang hanya dibaca kitab-kitab hadis saja, dia akhirnya jadi muhaddis. Inilah yang dikritik oleh Syekh Imam Tajuddin Subki dalam kalam beliau ini, ya. Beliau kata kalau setakat baca Masyarikul Anwar, Abi Al-Baghawi, Jami' Al-Usul, walaupun orang panggil muhaddis, muhaddisul muhaddithin, Bukhariul Asr, tapi sebenarnya tak lagi, belum lagi sampai tahap seorang muhaddis. Jadi kalau kita ni jauh lah, kita ni lagi lah. Cuma mungkin usaha-usaha yang dibuat oleh Madrasah Miftahul Ulum itu memang sangat baguslah, ya. Mungkin itu yang boleh kita anggap sebagai asas untuk melahirkan muhaddis-muhaddis, insya-Allah. Baik, setakat itu yang mungkin ada siapa yang nak sebab kita berhenti di sini pada malam ini, dan kita sambung masa akan datang nanti perenggan selanjutnya, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Hafiz Saroni yang telah memberikan ulasan bagi setiap pembacaan daripada kitab yang dibacakan tadi. Alhamdulillah. Melihat kepada tuan, rasanya dah tidak ada soalan. Mungkin para asatizah ataupun tuan-tuan guru yang bersama dalam sesi ini, kalau ada pertanyaan terakhir ataupun ada soalan boleh tanya. Tanya sikit. Siapa boleh kita anggap muhaddis zaman sekarang ni, ada tak Ustaz? Doktor? Zaman sekarang kebanyakannya dah wafat dah. Bila dalam tahun-tahun 90-an, 80-an, 90-an itu sebenarnya kemuncak yang bila saya perhatikan, saya amati kurun, sebab kita hidup dalam kurun ke-15 Hijrah. Yang kita hidup dalam kurun ke-15 Hijrah. Dan kalau ikutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, setiap hujung satu kurun itu akan muncul mujaddid yang memperbaharui semula ilmu-ilmu Islam, ajaran Islam ini, ya, kembali semula seperti mana asalnya. Dan bila kita tengok kurun ke-15 Hijrah ini, sebenarnya ulama-ulama hebat itu dah muncul dan dah ramai pergi dengan Syekhul Hadis Maulana Zakarianya, dengan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Syekh Abdul Al-Ghumari, Syekh Ahmad Al-Ghumari, Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Qattani, dan ramai, sangat ramai. Dan yang terakhir yang meninggalkan kita tahun lepas tak silap, Syekh Dr. Nuruddin Aitar rahimahumullah ta'ala. Dan saya ingat itulah maknanya kalau kita senaraikan tu banyak. Saya ingat ada lebih 100 tokoh-tokoh yang kita memang sebagai muhaddis yang meneruskan tradisi muhaddisin yang mereka warisi sejak daripada dahulu, ya. Termasuklah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahmatullah alaih, yang disebut sebagai musnid ad-dunya. Tapi selepas mereka pergi ini, kita tak nampak tak nampak siapa yang boleh betul-betul mewarisi mereka. Itu mungkin adalah segelintir kecil seperti Syekh Muhammad Awamah, yang mana telah berdampingan dengan Syekh Abu Ghuddah selama 40 tahun, ya. Ilmu Syekh betul-betul diwarisi oleh Syekh Muhammad Awamah hafizahullah, dan juga Dr.
Mahmud Said Mamdouh, yang mana apa ni ilmu beliau ini yang diwarisi daripada Syekh Yasin Al-Fadani dan juga Syekh Abdul Al-Qumari, Syekh Abdul Aziz Al-Qumari, ya. Dan mungkin ramai maulana-maulana di India, ya, yang apa ni, yang tawaduk, yang mungkin apa ni kita tidak kenali, tapi mereka sebenarnya muhaddis. Selepas kewafatan Syekh Yunus Jaunpuri, tu saya tak tahu siapa yang dianggap sebagai waris kepada beliau. Mungkin apa tu Maulana Ihsan boleh kongsi kot. Tak pasti sebab itu kena tanya dengan ulama India. Tak pastilah saya sebab yang saya kenal terakhir itulah Maulana Yunus bin Anak Murid, yang ganti itu pun tak sampai berita lah. Cuma ada kawan lah Maulana Hazim di Siptalin tu, mungkin dia tahu kot, Maulana Hazim Siptalin. Kalau kita ajak sekali pun bagus juga. Ataupun Maulana Luqman. Luqman belajar di Syarampur tu, anak murid kepada Syekh Yunus Jaunpuri. Dia seorang, nama dia Maulana Luqman di Siptalin, dia muda lah. Jadi mungkin dia lebih tahu lah tentang yang saya kurang arif. Ya. Maulana Said Aqil Saharanpuri. Ada yang tulis tu dekat tu Syekhul Hadis Mazahirul Ulum ialah Maulana Said Aqil Saharanpuri. Itulah apa ni maknanya, kebanyakan yang ada ini mungkin 40-an, 50-an, maknanya nama dia tu belum lagi. Biasanya nama apa ni ulama yang apa ni yang orang akan angkat ini biasanya dah apa ni 60-an, 70-an, 80-an. Jadi kebanyakannya itulah muda lah, maknanya 40-an pun kita anggap muda. 50-an pun muda sebenarnya, masih muda lagi. InsyaAllah. Ada, insyaAllah ada yang apa ni mewarisi apa ni tradisi yang apa diwariskan oleh ulama-ulama hadis yang terdahulu, insyaAllah. Di Malaysia siapa Malaysia? Di Malaysia tak ada. Kalau ikutkan ta'rif Syekh Imam Tajuddin As-Subki ni memang tak ada lah. Wallahualam kalau dekat Sri Petaling ada. Tapi kalau musnid insya-Allah lah, musnid ramai. Musnid ni dia yang paling rendah. Yang paling tinggi sikit muhaddis, tinggi lagi al-hafiz, itu lagi tak ada. Tapi kalau musnid insya-Allah ramai. Boleh tanya Doktor? Ya. Tadi kita tengok ada penjelasan berkenaan dengan muhaddis dan faqih kan? Dia maknanya muhaddis dan faqih, maknanya kefahaman terhadap hadis dan agama itu berbeza dengan muhaddis kan. Mungkin saja ada muhaddis yang tidak faqih kan. Jadi tapi kecenderungan sekarang mungkin adakah satu benda yang masih boleh diterima, iaitu mengambil kefahaman agama daripada sekadar ahli hadis. Jadi adakah itu satu tradisi macam sekarang, akidah ahli hadis misalnya, fiqh ahli hadis dan banyak tidak lagi difahami, maknanya seolah-olah orang yang mahir ilmu hadis sahaja maknanya difaham agama. Adakah ini satu perkara yang bercanggah dengan tradisi para ulama ataupun pengamalan para ulama? Boleh jelaskan sikit? Ya. Ya. Okey, kalau kita tengok apa ni kalam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam mengulas kalam Imam Abu Syamah itu, dia apa ni menunjukkan bahawa ada orang yang memang dia disebut faqih muhaddis, ada yang faqih sahaja, ada yang muhaddis sahaja, ya. Apa ni dia apa dia maknanya dari segi ilmu dia itu hanya fokus kepada hadis, maknanya muhaddis fokus pada hadis. Kalau faqih dia fokus pada fiqh. Tapi kalau dia gabungkan kedua-duanya disebut faqih muhaddis kamil, yang sempurna. Dan inilah yang apa ni menjadi mujtahid ya, seperti Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, yang mana keduanya disebut sebagai asy-syaikhan dalam apa ni mazhab Syafi'i, dan begitu juga dalam mazhab-mazhab yang lain. Apa ni mereka ada
imam-imam mereka yang dianggap sebagai mujtahid dan kata-kata mereka dipegang sebagai muktamad lah dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki dan juga Hambali. Jadi masing-masing ada yang dianggap sebagai mujtahid mazhab yang menguasai ilmu fiqh dan hadis. Dan ini menunjukkan bahawa penting untuk menggabungkan antara kedua-dua bidang ilmu tersebut supaya ianya sempurna, lengkap melengkapi. So kalau dia fokus kepada hadis sahaja, mesti ada masalah di situ. Maknanya kalau dia nak cuba memberikan fatwa apa semua tu, mungkin ada kepincangan dalam fatwa yang diberikan. Begitu juga seorang faqih, ya, kalau ditanya tentang darjat hadis sahih ke tak sahih, mungkin jawapan yang diberikan itu pasti ada kepincangan. Dan ini memang kita boleh lihat di kalangan ilmuwan, ahli ilmu yang ada sekarang ni, maknanya kecenderungan dia tu bila dia menjawab di luar bidang dia tu, kita nampak dia punya kesilapan, dia punya kesalahan berbanding dengan orang yang menguasai dalam bidang dia. Maknanya jawapan dia tu memang betul lah, memang dia ahli dalam bidang tersebut. Jadi tidak boleh sebenarnya untuk kita mengambil satu bidang ilmu itu seolah-olah ianya segala-galanya, tak perlu kepada ilmu yang lain. Kalau kita tengok dia bercanggah ya dengan apa yang diwarisi daripada majoriti ulama Islam, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tak ada kita tengok di kalangan jumhur ulama ini yang mengambil keseluruhan ajaran Islam itu daripada orang yang mahir satu bidang, sahibul fan al-wahid, ya. Dia mesti ambil daripada ashabul funun, ya, dia tak boleh daripada sahib al-fan al-wahid. Itu masalah bagi segelintir orang di zaman ini yang dia hanya mengikut satu orang sahaja, ya. Walaupun dia sahibul funun, ya, dia menguasai berbagai-bagai ilmu, tetapi dia seorang. Jadi dia tidak lari daripada dia punya kecenderungan, dia punya mungkin fatwa-fatwa dia yang ganjil, yang syaz. Jadi itu masalah bila kita hanya mengikut sahibul fanil al-wahid, ya, maknanya orang yang mahir satu bidang ilmu, ataupun sahibul funun, seorang saja yang dia mahir dalam pelbagai bidang ilmu, tapi mesti ada kepincangan dalam di mana-mana lah. Berbeza dengan jumhur ulama yang mana mereka ini mengambil ilmu daripada ashabul funun. Sebab itu jumhur ulama bila kita lihat fiqahnya, mereka mesti bermazhab, terutama mazhab yang 4.